Alright. Assalamualaikum. Ada dengar tak? Boleh dengar? Dia keluar kat FB Nisha ya? Belum keluar lagi nampaknya. Alright. Dah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Shanas kita dah ada dah. Laju. Maaf lah ya. Maaf, minta maaf banyak-banyak. Banyak masalah teknikal tiba-tiba apa? Desktop on off, shutdown. Okay. Tapi tak apa, Alhamdulillah kita dapat atasi. InsyaAllah kita akan bersama malam ni untuk sesi sembang personality. Sembang personality berkenaan parenting. Malam ni khas untuk cerita pasal parenting. Pasal anak-anak. Alhamdulillah setakat ni, Alhamdulillah lah. Sejujurnya saya memang tak ada masalah lah parenting ni. Memang tak ada masalah parenting sebab tak ada anak kan. Belum ada lagi. InsyaAllah ada rezeki nanti Okay. Okay, doakan rakan-rakan yang tengok InsyaAllah ada rezeki nanti Okay, Cikgu Lin pun dah bersama kita hari ni. Sekarang ni, minta maaf ramai dah WhatsApp saya ni. Tak sabar. Relax. Masalah sikit belakang babi. Alright. Okay, boleh. Kita, tu tengok kawan saya akhirnya. Dia menunggu tu akhirnya keluar Okay, Cikgu Min. Orang jauh ni. Puan Mas. Jauh mana? Jauh tu utara. Alright. Okay, tak apa. Kita tunggu sikit lagi sebelum kita teruskan. Okay, sementara lah nak masuk ni boleh tak? Okay, saya nak minta sikit lah Cikgu Lin untuk perkenalkan sejarah perkenalan dengan Stephen ni. Macam mana? Sebab saya pun tak pernah dengar rasanya. Tak pernah tanya je. Sejarah perkenalan Cikgu Lin dengan Stephen ni. Otai ni dah lama dah. 2000 berapa tu? 2000. Itulah. Tak apalah. Cikgu Lin sendirilah ceritakan. Okay, dipersilakan. Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada sahabat. Terima kasih Nisha, host kita pada malam ni yang sangat berusaha, yang tak jemu-jemu sebagai seorang feeling untuk menghubungkan kami semua. Ya, dia orang feeling ni memang sifatnya suka menghubungkan hubungan manusia. Itulah dia, nampak di situ terserlah pada diri Nisha Tadi saya nak perkenalkan diri saya buat audien yang mungkin belum kenal saya. Okey, boleh panggil saya Cikgu Lin atau Puan Lin. Nama penuh Nur Haslin binti Muhammad Soleh. Saya berasal dari Sabak Bernam. Membesar di Sabak Bernam lah. Kalau nak ikut membesar tu banyak tempat. Saya membesar di merata-rata lah. Sabah pernah. Di Damansara pun pernah. Ya. Tapi yang terakhir di Sabak Bernam lah. Di rumah nenek saya lah. Kat kawasan sana lah. Jadi sebenarnya pengalaman saya mengenali Stephen ni ialah pada usia anak saya waktu itu menginjak 4 tahun. Saya masa tu ada 3 orang anak. Okay, anak yang pertama masa tu umurnya 6 tahun. Anak yang kedua waktu tu umurnya 3 tahun. Sebenarnya saya tak ada masalah untuk mendekati anak-anak. Cuma biasalah, bila permulaan tu saja yang kita rasa macam tak nampak masalah kerana anak-anak ni masih kecil lagi. Apabila lahir anak nombor 2 tadi, yang saya kata umur 3 tahun ni, saya ada masalah dengan dia. Dari situlah titik kenal saya dengan Stephen melalui sahabat saya, Ustazah Azura. Kalau Ustazah ada kat sini lah, Ustazah Azura dari Meru, beliau yang mengajak saya untuk jumpa Datuk Hadis Shah Alam. Okay, waktu tu saya terfikir, macam best je. Stephen ni apa macam best je. Saya nampak ada satu visual, ada 5 belahan otak. Macam gambar kat belakang ni lah Ada 5 belahan otak waktu tu. Saya kata, wow macam best je ni. Macam ini macam benda yang saya cari selama ni. Kerana waktu saya belajar di pendidikan dulu, saya memang dah imagine satu bahagian otak lah kan. Macam mana nak tahu seseorang tu otak dia dominan mana? Secara saintifik lah, tak mahu secara macam agak-agak saja.
Rupanya kita dah ada alatnya, cuma saya tak tahu. Dan ini buatkan saya dengan kawan-kawan memang tak sabar sangat. Tak sabar, kami masa tu juga on the dot terus kumpulkan rakan-rakan yang memang suka mengajar anak Al-Quran dari rumah, dan kami nak jumpa Datuk Bahar. Very excited. Memang tak sabar lah. Malam tu kami tak boleh tidur lah. Memang dah berbual dalam WhatsApp group. Dah hot dah tajuk ni. Belum apa-apa ni belum tahu isi lagi ya. Dan bermulalah hari tersebut. Hari tersebut kami pun test. Saya memang test sekeluarga. Test keluarga, tak sabar nak tahu semua, dan result yang pertama keluar tentulah diri saya. Dan saya amat terperanjat. Saya Memang ni darah O personality sangat. Darah O sangat tak sabar tu. Kan? memang tak sabar sebab excited. Lagi satu sifat orang thinking pun dia juga. Dia orang thinking, dia suka benda yang ada fakta, ada research. Dia nak tahu. Dia nak tahu. Dan kebetulan saya memang mencari selama ni. Dia jumpa pula macam Allah tu macam makbulkan doa. Yang doa ni biasanya dalam lintasan hati saya lah. Lintasan hati mesti ada. Oh, rupanya ada. Dan kami pun test lah. Daripada mulanya test dalam 10 hingga 11 orang sahaja tim kami. Berlarutan sampai Zohor, bila keluar result saya tu, Datuk Bahar terang tentang saya. Lama lah. Sebab saya ni susah sikit nak terima yang saya ni orang thinking. Okey. Jadi, dah jadi bukan anak lah tadi dah. Pasal saya lah pula. Nak meyakinkan saya tu yang susah. Okey. Tapi lama-lama saya boleh terima. Memang betul lah. Suami saya kata betul. 100%. Itulah. Jadi waktu tu barulah saya tahu. Saya tadi puja anak kan. Saya tahu anak nombor 2 saya tu feeling. Rupanya saya orang thinking, kalau dengan anak feeling ni, ibarat mencurah air di daun keladi. Apa yang saya cakap anak saya buat dia. Kejap lagi kita share. Kejap lagi kita share. Kan? Mesti banyak kita. Teaser dia sikit. Okay, Alhamdulillah dah ramai dah bersama kita, dah ada ramai dan komen pun sama, ramai dah orang ada ni. Kawan-kawan ada yang belum masuk boleh panggil-panggil ni. Jangan merajuk. Jangan merajuk Lambat sikit tadi, isu teknikal sikit. Puan Maznah, Encik Ting dah mengantuk dah. Tu dia. Aduh. Okey, Cikgu Min. Okey, Waalaikumsalam. Okey, seterusnya kita mulalah dengan soalan pertama. Pertama soalan pertama untuk parenting malam ni. Sebab ramai orang tahu Stephen ni hanya pasal personality. Tak ramai tahu dia punya kelas-kelas advance yang ada aplikasi, ilmu aplikasi lah kita panggil kan. Jadi salah satu daripada ilmu aplikasi ni adalah Stephen parenting malam ni. So soalan pertamanya, apakah cabaran yang dihadapi dalam mendidik anak sebelum mengetahui ilmu Stephen ni? Sebelum kenal Stephen ni macam mana ceritanya? Sampai dah terjebak ilmu Stephen, dan macam mana? Cabaran satu persatu lah anak. Ada berapa? 4 orang kan? 3 lah ya? Yang dah test 3 lah. Yang baru ni belum lah ya? Yang baru ni belum lah ya? Okey. So 3 anak ni kan mesti yang berbeza kan? Mesti berbeza macam mana cabaran setiap anak tu. Kalau boleh Cikgu Lin sharekan kepada kita punya rakan-rakan ni. Okey, dipersilakan. Terima kasih Nisha. Okey. Cabaran mestilah ada. Tipulah tak ada cabaran kan? Cabaran yang pertama pastilah orang kata anak nombor 2. Waktu tu saya percaya pada teori mengatakan anak nombor 2 ni memang sukar diatur. Waktu tu. Ya. Jadi, cuma saya tak percaya anak saya ni tak pandai. Dia bukan budak yang tidak berbakat. Yang saya nampak ialah sikap dia ni bukannya dia tak dengar cakap. Lebih kepada pembelajaran. Masalah dia ialah nak menerima pembelajaran. Bila saya mengajar tu, dia tak macam abang dia. Abang dia kalau saya cakap A lah dia buat. B lah dia buat. Tapi kalau yang anak feeling ni, Masya Allah. Kalau saya kata
jangan makan jajan kan. Kalau abang dia, Hasif ni sensing ya. Orang sensing, orang yang kiranya orang yang rajin ni, anak yang rajin, anak yang menurut perintah. Kalau dengan saya, dia menyokong. Jadi dia kata, okey, semua okey. Dan anak ni memang dah mula menghafaz Quran daripada usia dia 3 tahun. Dan waktu saya test tu, dia dah berumur 6 tahun. Dan waktu dia dah habis dah hafazan 30 juz amma. Dah habis. Berserta surah-surah pilihan. Jadi saya rasa memang okey lah parenting yang saya bagi ni, pendekatan, kerana dia pun tak ada masalah, dia happy kan. Dia tak stres. Bila adiknya ni, tiba time adik dia ni, susah. Saya macam, dia ni kenapa ya? Dia ni kenapa? Bila saya kata, jangan makan jajan, dia cakap apa? Kalau saya mati macam mana tak makan? Apa sebab seorang ibu, bila anak saya ni bercakap begitu, kalau tak kasih kan? Tak kasih. Overnya. Saya yang Terus mati. Saya seorang yang tegas ni jadi lembek, cair, melting lah. Saya kata, okey, boleh. Husband saya tengok saya, kalau Hijaz, boleh je ya. Kalau Hasif tak boleh. Saya kata bukan tak boleh, susah nak tolak permintaan dia. Saya susah, lepas tu boleh tengok muka dia tu, dengan memek wajah dia yang merayu-rayu tu, dengan muka dia kesian, boleh ke saya marah? Kalau saya mati macam mana mama kalau saya kelaparan? Padahal makan jajan aja. Tak makan coklat je pun. Astagfirullahaladzim. Over betul dia. Rasa saya. Ya. Lepas tu saya kata, Hijaz, jom kita mengaji. Kalau abang dia, jom terus mengaji. Non-stop abang dia akan tahan lama lah mengaji dengan saya. Subjek-subjek lain pun tak ada masalah. Dan dia sangat okey, sangat behave. Hijaz ni behave, sangat sayang kita dia. Cuma bila belajar tu saya nampak dia macam mengantuk. Dia akan bulat dia macam ni, bola mata dia akan bergerak dengan pantas. Akan macam tu. Itu yang saya perasan. Kenapa dia macam ni tak fokus? Saya macam aku ni shock sendiri nampaknya. Dan itulah masalah besar pada saya. Saya risau dia ketinggalan. Bukan apa, saya nampak abang dia cepat, dia lambat. Abang dia, kalau tadi abang dia tu dah habis 30 juz amma berserta surah-surah pilihan, yang 4 surah pilihan tu semua dia habis. Tapi dia Iqra tu 4 tahun tak habis-habis. Tu saya kata kenapa dia ni? Itulah puncanya. Rupanya bila test, anak saya ni orang feeling extrovert. Dia berdarah B. Tapi bukan sebab dia tak pandai. Rupanya dia dengan saya tu berlainan karakter, sangat jauh. Sebab orang feeling penuh emosi kan. Berlawanan dah tu. Berlawanan Dia terus. lawan yang saya. Macam mana saya nak masuk ke dalam hati dia? Yang saya ni orang thinking, banyak gunakan pemikiran, banyak menganalisa. Daripada bercakap hati ke hati, saya banyak guna logik. Yang dia malas nak fikir hal logik-logik ni, dia suka happy-happy, fun-fun. Barulah saya faham. Yang dia ni kalau nak belajar mesti suasana yang happy-happy, mood-mood yang happy, mesti ada storytelling. Yang mak dia ni direct, very direct. Kalau buku alif bata terus alif bata. Okey, barulah saya faham dia tu macam tu. Okey. Jadi bila anak yang ketiga tu dah tak ada masalah sebab saya dah kenal Stephen, saya dah khatam kan. Okey. Itulah takat itulah untuk yang kalau sebelum saya kenal Stephen, benda itulah yang saya masalah besar pada anak nombor 2 sebenarnya. Cabaran beza-beza setiap anak. Jadi yalah, maksudnya nasihat ataupun tips parenting yang sama tak sesuai untuk di-apply-kan pada semua anak. Kan? Tak apa, lagi kita share lagi panjang. Tak apa. Cikgu Romi aktif di komen ya. Dah kena takluk dengan anak F. Kan? Cikgu Romi memahami. Tapi bila kita cerita pasal anak nombor 2 tu, saya terasa juga saya ni anak nombor 2 juga. Feeling juga. Exactly sama. Okay. Kebetulan. Sebab kalau kita tengok sahabat-sahabat yang lain, anak nombor 2 ada yang thinking, ada yang intuitive, ada yang instinct.
Mestinya anak feeling tu anak nombor 2. Ya, Kebetulan. tapi dia bila dia anak nombor 2 Maknya tu dan dia feeling dan dia memang sangat comel lah. Okay. memanglah cuma sebenarnya bila dia tu balas kata-kata saya dengan dia tak melawan tapi dia bercakap dengan penuh emosi. Masalahnya saya tak boleh nak marah. Langsung tak boleh nak marah. Kan? Saya terus macam okey. Okey je. Okeylah. Itu je jawapan saya. Bayangkan ibu tegas jadi macam tu. Boleh imagine tak? Okey, right. Rasa saya malam ni ya. Sama Terasa pula Alright. Okay, untuk siapa-siapa yang baru masuk saya just nak share untuk program dekat HQ kita ada Stephen Parenting Sabtu ni. Ada tinggal beberapa je, dalam 5-6 seat je tinggal boleh daftar. Yang ini kita memang cerita khas pasal parenting. Ke Cikgu Lin boleh share sikit? Sikit-sikit lah apa yang ada tu. Apa yang ada dalam parenting ni. Nanti sebaiknya untuk join program Stephen Parenting ni hadirlah bersama family. Maksud saya pasangan. Sebab nama pun parent kan? Parenting. Kerjasama dua belah pihak amat penting. Melainkan untuk yang ibu atau bapa tunggal lah. Kita ada penyelesaian juga. Jadi sebenarnya Stephen ni kita belajar sebab kita datang dengan masalah. Bila kena hotspot yang masalah tu menyebabkan kita nak cuba cari penyelesaian yang di dalam keluarga tu juga. Jadi aplikasi Stephen ni dalam ilmu parenting sangat tepat. Dia tak ada teragak-ragak lagi dah. Banyaklah nanti saya akan share contoh-contohnya. Jadi waktu tu nanti buatlah jalan terbaik. Decide lah kalau dapat letak anak dulu kat tempat lain lagi bagus. Pergi dah bersama-sama. Kerana kalau nak betul-betul berjaya dalam satu keluarga tu sebaiknya ibu dan bapa ni mestilah ada orang kata bekerja dalam tim kan. Macam kita lah kalau nak berjaya bekerja dalam tim ni lebih pantas kan. Dalam family pun macam tu juga. Sebelum kita pergi pada organisasi yang lebih besar, kita dahulukan keluarga kita dahulu. Alright. Okay, thank you Cikgu Lin. Okay, seterusnya soalannya. Bagaimana ilmu parenting Stephen membantu menguruskan cabaran tadi tu? Dan apa lebihnya parenting kaedah Stephen? Sebab Cikgu Lin pun antara speaker lah untuk parenting, Stephen Parenting kan. Pernah beberapa kali lah speaker parenting So kita nak share sikit apa kelebihan parenting kaedah Stephen ni. Alright, dipersilakan. Okay. Untuk kaedah Stephen, sebenarnya pendekatannya macam tadi dah tersebut, dia sangat tepat. Okay. Kalau pada saya yang saya nampak, dalam satu keluarga kita dapat tentukan siapakah yang menentukan keputusan dalam satu keluarga tu. Contoh paling senang. Apa akan jadi kalau keluarga ibu bapa ataupun suami isteri tu duduk berjauhan, yang PJJ ni. Siapa nanti yang paling banyak bersama anak? Stephen akan bantu macam mana ibu, bapa atau suami isteri ni nak menentukan hala tuju anak-anak melalui penentuan nakhoda. Kita panggil nakhoda lah dalam keluarga. Dalam Islam pastinya nakhoda itu suami, betul tak? Tapi apabila suami berjauhan, duduk contoh selalu ashhol semua. Jadi macam mana Stephen boleh buat? Biasanya persetujuan bersama akan dibuatlah ke dalam kedua-dua pihak. Dan ini haruslah disetujui oleh semua sekali bersama anak-anak. Stephen akan bantulah, kita akan konsult macam mana. Contohlah pada saya ada saya, macam suami saya tak kerja jauh-jauh tapi berdekatan. Cuma saya ada anak sensing. Dan kelebihannya suami saya orang sensing. Bila test tu rupanya anak dan bapa sama personality. Jadi bila sama personality, karakter sama. Bila karakter sama, minat sama. Hobi pun sama. Suka makan, suka buat aktiviti berpeluh, suka jogging, suka main sukan. Kan sama tu. Macam saya sebagai ibu yang thinking, saya cepat penat. Saya suka aktiviti yang banyak duduk. Kalau bergerak pun bukanlah sekerap orang sensing yang non-stop, yang memiliki otot yang kuat. Jadi apa yang perlu saya buat?
untuk bagi anak saya ni happy, anak saya dia tak rasa macam, alah mama jomlah kita buat aktiviti main bola kan. Nak pergi padang ke, takkanlah saya nak pergi selalu kan. Mana saya larat. Penggantinya lah suami. Suami saya masing-masing. Bila sama karakter, hobi sama, dia share bersama hobi tersebut. Dan ini akan menjadikan saya lebih efektif. Dia pun efektif, saya efektif, suami pun efektif. Salah satunya lah ya kelebihan dia. Okey, selain tu kelebihan lain ialah saya ada anak insting tau. Anak insting saya ni suka terlibat. Rupa-rupanya anak insting ni dia suka buat kerja dalam jemaah. Dia suka, contoh ya, paling senang, dia suka mengaji kan. Kalau nak mengaji, kalau saya tak faham orang insting ni, rupanya dia nak mengaji bersama-sama, berselang-selang. Kalau belajar pun dia nak, contoh ya, kalau kita baca dulu, Qul huwallahu ahad, lepas tu baru dia sambung, Allahus samad. Saya pula sambung seterusnya, Lam yalid walam yulad, lepas tu dia sambung. Dia sambung sampai habis. Dan macam ni rupanya cara orang insting belajar dan laju. Bukan dia saja-saja dia mengada ke, tak ada ya. Jadi dia memang orang kata dia nak ada keterlibatan bersama dan adanya hubungan silaturahim dalam aktiviti pembelajaran. Jadi kalau kita tengok ada setengah personality, contoh orang thinking, dia suka belajar seorang-seorang kan. Terutama orang TI. Tapi orang insting tak macam tu. Saya ibu thinking. Kalau saya tak faham, saya pastinya sebagai ibu akan kata, tak apalah, Hara bacalah seorang-seorang kan. Mama masak, Hara baca seorang-seorang. Tapi kalau kita tak tahu dia tu insting, dia tak nak buat, saya rasa mana-mana ibu apa mesti marah kan. Mesti kata, dia tak dengar cakap ke? Lagi-lagi kalau dia dah besar nanti. Rupanya dia nak ada keterlibatan tersebut. Itu dia rasa macam santai-santai kan. Cara-cara belajar dia, cara kita nak mendekati pun. Barulah saya tahu yang orang insting ni cepat marah tapi cepat sejuk. Kita tak boleh provoke dia. Jangan provoke orang insting. Jadi kalau saya sebagai orang thinking, yang orang thinking ni tahu tak perangai dia apa? Dia pantang orang tak dengar cakap dia. Dia kalau dengan kawan-kawan tak apa lagi. Kalau dengan rakan sekerja dia macam very rational. Tapi kalau orang tu orang tu ialah anak dia sendiri. Kenapa dia tak dengar cakap aku kan? Macam tu. Kenapa anak aku ni macam, aku cakap ulang-ulang dia tak nak dengar. Tapi apabila saya faham Stephen, anak saya insting sangat beruntung. Dia sangat beruntung. Dia lahir saya dah kenal Stephen. Jadi dia tak kena marah lah. Dia tak ada kena marah. Jadi bila dia cakap, saya nak buat sama-sama. Okay. Saya pun duduk sama-sama. Lepas tu dia kata saya bosan, buat lain pula, buat lain. Sebab orang insting ni suka buat benda macam-macam dan cepat bosan. Tak macam orang thinking ibu dia. Ibu dia fokus, duduk diam. Kalau belajar buku tu hitam putih je tulisan kan. Orang insting tak, dia nak ada warna-warni, dia nak ada orang kata pergerakan tangan. Contoh kalau nak belajar mengira tu mesti ada gerak-gerak tangan. Dan saya tahu rupanya orang insting ni dia suka menggerakkan tangan tanpa sebab. Okey, betul tak orang insting suka gerakkan tangan tanpa sebab? Betul ke tak? Ada ke orang insting? Insting bersama kita ni. Ada orang tak tipu. Dia menggerakkan tangan tanpa sebab, jawab tak? Ada orang insting jawab tak? Saya tunggu dah hilang kat Facebook ni, mana nak tengok komen. Jawab. Itulah ada beberapa soalan ni. Orang insting tak ada lagi Apa ni. soalan? Orang insting aktif malam lagi ni. Belum. Okey, ada beberapa soalan ni sebenarnya. Cikgu Lin dah habis tu. Ada soalan bertanya macam mana? Bukan orang Jawa pun tanya. Trainer juga. Alright. Tershanas dia bertanya bagaimana pasal anak introvert extrovert. Mana tu soalan tu? Apa soalannya tu? Macam mana nak manfaatkan karakter introvert dan extrovert anak-anak ni? Manfaatkan? Oh, mudah saja. Karakter introvert dan extrovert anak-anak. Okey, kalau dalam Stephen, kita dah tahu anak kita ni introvert. Anak introvert ni biasanya kita carikan dia orang panggil saingan supaya dia rasa tercabar.
Contoh orang sensing introvert. Kalau sensing introvert kita nak memotivasikan dia belajar, kita boleh carikan saingan rakan dia yang sama level dengan dia. Kena sama level, tak boleh terlalu tinggi dan tak boleh terlalu rendah. Maksudnya, kejap-kejap dia menang, kejap-kejap dia kalah. Itu maksudnya. Orang introvert ni lagi satu, kita kena selalu cabarlah, cabar. Dan mereka ni suka kepada push dari dalam. Dia sendiri yang gerakkan diri dia. Benda ni natural. Jadi kalau extrovert pula, kalau nak manfaatkan dia sama. Tapi dalam jemaah. Jemaah buat bersama-sama. Contoh feeling extrovert kan? Sebab kita ada host kita feeling extrovert di sini. Orang feeling dia suka buat kerja sama-sama. Dia suka buat kerja sama-sama, happy-happy. Okay? Dia tak boleh push, tak boleh. Kalau nak motivasikan senang saja. Bagi dia reward. Reward feeling extrovert contohnya mainan lah. Mainan. Kalau anak saya dia suka mainan. Baru ni dia minta, dia ada minta mainan. Mainan selain pada dia minta kasut roda. Saya ada post dekat FB sebelum ni macam mana anak feeling extrovert saya ni sebab dia dah terbiasa dengan rutin saya menggunakan skrip untuk anak feeling ni, dia dah tahu kalau dia buat sesuatu dia pasti dapat ganjaran. Ganjaran dia mudah je, mainan, bola, Lego, bantal, senang-senang je kan. Jadi satu hari dia tanya, dia cakap dengan saya, Mama, saya dah lancar tau Al-Quran tadi, lagi 4 muka nak habis juz 1. Lagi 4 muka nak habis juz 1. Saya kata Alhamdulillah, baguslah macam tu. Sebab dia dah tahu rentak kita tu kan. Jadi saya boleh kan dapat kasut roda. Dia cakap macam tu. Itu extrovert dia nak ganjaran tu. Jadi apa jawapan saya? Boleh kan. Kasut roda boleh belikan. Kita pandailah cari yang orang kata yang kita mampu lah. Sebab saya tahu yang hafal Quran tu lagi susah kan. Mama boleh carilah untuk kasut roda tu. Dia happy lah. So benda ni berlaku selama dia 3 tahun. Sekarang dia dah darjah 3. So saya tak payah repeat dah. Kalau hafal juz 1 tak perlu nak repeat. Kalau hafal juz 1 akan dapat ini. Saya tak perlu dah repeat. Dia sendiri dengan abang dia. Semua anak saya extrovert. Jadi sebenarnya nak memotivasi orang-orang extrovert ni dengan ganjaran. Okey. Yang kedua ialah dengan bekerja dalam jemaah. Contoh ya, kalau kita nak bagi kerja rumah, orang-orang extrovert ni kita buat sama-sama lah. Kita jadi remote control, ibu bapa remote control. Remote control tu macam kita remote je dia. Nak tekan 1, tekan 2, buang sampah, basuh kasut. Tak boleh. Orang sini tak. Sudah pergi belajar tapi maknya jauh. Memang ke laut. Mak main phone, mak tengok TV, mak layan WhatsApp. Kan? Itu biasalah kadang-kadang. Dia kalau dia duduk ibu yang terlalu tak apa. Betul? Jadi kalau duduk sebelah dia dekat. Mesti nak dia nak dibelai-belai kan. Berdamping begitu. Kalau feeling extrovert ni hendak dampingi dan terpanggil rakan. Itu sangat penting terpanggil rakan. The more is merrier. Sebab itulah kita tengok anak saya feeling extrovert ni, dia belajar ni, dia nak ramai tak orang datang kelas hari tu. Jadi penting orang-orang extrovert ni kita masuk dalam kelas. Kalau kita nak homeschooling anak pun tak ada masalah ya. Cuma kita carikan kelas-kelas yang group. Macam sukan-sukan yang bergrup. Semualah apa-apa extrovert. Kalau sukan lasak, orang IE kan, intuitive extrovert. Carikan sukan-sukan yang berada di tanah lapang. Mereka ni suka explore di padang, pentas, tapi dalam kerja kumpulan. Okey, kalau orang thinking extrovert, sama juga dalam tim, cuma tim dia taklah ramai sangat. Tim dia tak seramai orang FE. FE mesti ramai. Okey, kalau SE dia suka dalam tim juga kerana orang SE ini adalah frontliner. Kita sebut frontliner kenapa? Perasan tak siapa ada anak SE? Anak SE ni suka sangat show off kebijaksanaan dia. Tapi kalau kita tak kedepankan dia, dia akan jadi pendiam.
Dia akan jadi pendiam, dia akan jadi macam orang yang rendah diri, seolah-olah dia tu tak pandai. Padahal orang SE ni, kalau saya lah ikut pengalaman saya anak SE, saya selalu kedepankan dia kalau di rumah. Di rumah kita tak banyak group, tak ada banyak team, tapi yang saya perasan bila saya kedepankan dia dengan saya masukkan apa-apa kebolehan dia dalam YouTube. Itu Oh. SE. Dia suka berada di barisan hadapan dan dia rasa macam kebolehan dia itu perlu ditonjolkan. Jadi dia kejap-kejap akan tengok berapa orang dah view dia. Dia suka macam tu. Itu orang SE. Okay, kalau macam insting kan, insting dia serba boleh. Dia tak ada masalah. Mana-mana pun dia okey. Okay. Okay. Ada lagi tak MK yang saya tak sebut? Ya, ada. Okay, tak sebut. So far ada kan? Depends juga dengan soalan ni. Kita depends juga kan. Depends dengan soalan juga ni. Ada soalan. Saya TE darjah 5. Dah ada Facebook. Darjah 5. Alhamdulillah. Macam mana saya nak kawan marah? Contohnya kawan ambil barang. Thinking orang ambil barang. Macam mana tu? Orang thinking orang ambil barang dia. Barang beralih pun dia marah. Apa lagi orang ambil? Macam mana tu? Okay. Orang thinking, nak tahu golongan darah tahu ke? Golongan darah apa tu? O ke? B ke? A ke? Darah tak tahu. Okey. Orang thinking apa? Memang tak pantang lah orang. Dia bukan marah apa. Boleh nak pinjam. Okey, dah pinjam letak balik tempatnya. Sebab lepas tu tak cakap tu. Itu masalah orang thinking ni. Dia tak boleh sebab dia sendiri, orang thinking ni, dia sendiri kalau nak apa-apa dia minta kebenaran. Dekat apa-apa pun dia akan minta kebenaran. Dia tak pernah tak minta kebenaran daripada sesiapa pun. Dan orang thinking ni, kalau dia cakap tipu lah kan, dia kononnya nak, orang kata nak acah-acah orang kan. Orang tanya dia nak macam kona. Nanti dia kantoi. Dia akan cakap, tak adalah sebenarnya inilah hal yang sebenarnya. Akan kantoi sendiri. Orang tak tanya, dia sendiri rasa bersalah. Sebab orang thinking dia sangat straight. Jadi kalau dia jadi sebab itulah bila dia begitu, dia akan rasa orang ambil barang dia tak cakap, lepas tu tak letak balik tempatnya. Kerana otak dia dah plan kat mana nanti dia nak buat kerja apa lepas ni. Yang buat dia marah tu bila dia tengok tak ada, timing dia lari. Kan dia mementingkan masa. Kerja dia tak siap. Tu yang dia marah tu. Okey? Jadi macam mana nak tadi soalannya macam mana cara nak mengatasi? Cara nak mengatasi benda macam ni ialah orang thinking memang kena belajar lebih tentang personality Stephen. Itu je jawapannya. Okey? Kita kena tahu ada setengah personality yang memang dia ialah kawan-kawan dia ambil kan. Dia kena pandang positif lah. Ini mungkin personality lain. Bukan thinking macam tu. Bukan jenis macam saya nak minta kebenaran, lepas tu dah ambil letak merata. Okey? Right. Dia dah jawab. Tak merata pula. I darah O. I darah O. Yelah dah. Mana-mana TE semua macam tu lah. Kan semua. TI ke TE thinking. Kan thinking kan. Betul-betul. Semua sama. Kita dah sayang. Kalau barang tak letak balik memang orang thinking. Termasuk saya pun sama. Sebab kita dah plan. Betul tak? Orang thinking dah baik punya. Time nak datang benda tak ada. Dia tak hangin orang thinking. Jadi cara nak mengatasinya ialah kita kan tadilah kena belajarlah personality, kena terimalah. Ya. Masalah besar orang thinking ni dia nak orang sama macam dia, sama level. Macam mana dia boleh buat, orang tu kena boleh buat. Kalau aku boleh minta kebenaran, kau pun kena minta kebenaran. Jadi kita teruskan sebab kita orang thinking, cuma nanti lama-lama adik tak akan marah lah dah insya-Allah. Ya, insya-Allah nanti masa tu akan mengubat jiwa. Dia akan hilang lah. Tapi tetap akan marah juga. Ada soalan ni. Menarik. Okey, macam mana nak bantu anak sensing dan intuiting? Tak boleh duduk dekat, nak gaduh je. Anak intuiting dengan sensing. Duduk dekat gaduh. Anak intuiting. Mestilah. Tapi yang kalah sensing kan? Yang kalah mesti sensing. Kan? Macam mana nak buat tu? Macam mana nak bantu? Cuba share sikit. Anak intuiting ni,
dia dengan orang sensing, dia memang akan menang lah. Kalau dengan orang sensing dia menang. Menang dari segi idea. Orang intuitif ni kalau bercakap, banyak idea dia. Tersenyap orang sensing. Orang sensing ni pula walaupun dia senyap, tapi dia suka musik. Tangan dia tu ada je lah nak cuit lah. Ya, nak itulah, nak inilah. Itu yang orang intuitif rimas. Dia tak boleh duduk diam kan. Bila lagi-lagi kalau dia tengah tak ada buat apa-apa, dia terlalu bosan. Jadi caranya ialah kita bagi aktiviti yang boleh bersama. Kalau kita tengok yang boleh bersama, orang intuitif, orang sensing dia ada persamaan tau. Mereka ni otak produktif. Orang yang suka buat produk. Jadi kita boleh buat aktiviti produk. Contoh, orang intuitif, dia kalau kita nak mengajar dia tentang letupan gunung berapi, kita minta dia buat banner model tersebut. Dibantu oleh orang sensing. Cuma mungkin ambil idea orang intuitif, orang sensing bahagian polish lah. Ikut usia juga, tengok usia dia. Ataupun bersama-sama bermain Lego. Mereka ni suka buat benda-benda macam tu. Kalau orang sensing dia suka buat craft, dia suka juga buat aktiviti yang bergerak, yang praktis gitu, yang praktis yang gunakan otot. Manakala orang I suka juga bidang-bidang seni ni, tengoklah. Macam-macam, dia macam-macam lah, kejap tu, kejap ni, kejap tu, kejap ni. So itu bolehlah buat aktiviti bersama, insya-Allah. Yang keduanya, saya suggest aktiviti luar. Supaya bila duduk bersama tak payah bergaduh. Kalau kat luar kan, nak bergaduh pun kat luar kan. Mereka ni bagus explore kat luar, dia tak tahan duduk lama-lama dalam bilik saja, dia tak macam anak-anak thinking. Anak thinking duduklah berjam-jam, tak apa. Tapi kalau sensing, intuitif memang suka berada di luar rumah, bereksplor macam tu. Okey. Dalam Stephen ni, ilmu tu bila berdua tahu mak dan ayah lah tahu, dan baru dia dapat apply macam mana nak spesifik pada setiap anak tu punya personality. Jadi cabaran dia akan dapat diatasi lah bila kita tahu setiap satu personality anak ni dan kita apply cara yang tersendiri. Bila kita apply cara yang sama pada semua anak, itu yang jadi isu tu. Itu yang jadi masalah. Itu masalah bila pukul rata lah. Pukul rata Okey, Puan Fairuz, baru je petang tadi anak SE minta reward sebab dah pandai naik basikal 2 roda. Anak SE minta reward itu biasalah tu. Kalau anak SE ni, bagi dia, yelah sebab ada masalah dia kata anak SE ni kalau orang S, kalau kita dah janji, jangan kita lupa. Dia akan tuntut, dia akan ingat, dia akan tanya sampai dapat. Kalau tak muka dia, terutama SE lah, dia akan menunjuk wajah. Dia tunjuklah perasaan dia. Bukan dia sengaja, memang itu genetik dia. Dia akan tunjuklah muka. Muka tak suka, muka sedih, muka monyok. Senang nak tahu sensing ni dia bagus ke tak ataupun dia happy ke tak. Kita tengok dia aktif, dia gelak, dia lompat sana lompat sini. Maksudnya dia dalam keadaan okey. Tapi kalau kita nampak sensing tu senyap, monyok, tak aktif. Kerana sensing ni adalah orang yang aktif. Itu maksudnya ada something wrong tak kena. Senang je nak tahu. Dia express juga Tapi sebab SE kot kan? Dia express. Menunjuk wajah. Dia cepat. Bila sentap tu dia cepat nampak tunjuk muka dia. Okay. Alright. Memang macam tu lah ya. Dia indrawi kan. Dia kan indrawi. Bila indrawi ni, dia punya panca indera tu lebih cepat lah. Nampaklah pada muka dia, ada mata dia. Alright. Puan-puan Diana, penat nak thinking nak handle anak-anak feeling. Macam mana ya? Macam mana? Anak feeling berapa orang puan? Anak-anak feeling berapa orang? Tak ada. Okay. Puan Diana, berapa orang anak feeling tu? Okay. Kesian Puan Memang Kai. penat. Puan Kai tu yang Macam anak sensing tu. Saya suggest kalau kita ni thinking, kita ada anak feeling, kita jangan
ting sangat. Kita biarkan dia bersama guru dia, bersama rakan-rakan yang positif. Tugas kita sebagai ibu bapa, kalau kita ni thinking, anak kita feeling, kita letak dalam grup-grup yang positif saja dan memadai. Contoh kita nak suruh dia menghafal kan, kita kena cari kawan yang sama baya macam dia, yang suka menghafal. Dia akan laju tanpa kita. Kita ni sebagai orang kata melihat dari jauh dan kita selalu bagi motivasi dari segi reward tadi. Dah jawab. 3 Tapi orang. kalau Cikgu Lin. 3 tiga orang orang. feeling. Yalah. Boleh tahan tu. 3 orang feeling Yalah. tu. Mak thinking. Jadi Puan jangan sama pusing kepala. Orang kalau nak thinking, kalau saya senang je. Saya bagi pada guru. Sebab orang feeling ni belajar melalui manusia. Dia nak orang. Masalahnya orang tu memanglah kita pun orang juga. Mak pun orang. Masalahnya mak tu tak macam orang lah bila jadi thinking kan. Dia tak boleh masuk dalam jiwa anak dia yang feeling. Yang very orang kata happening. Yang happy go lucky. Memang susah. Tak boleh masuk dalam kasut anak tu. Dan masalahnya kesian ke anak, dia jadi lambat nak belajar. Padahal anak tu pandai, memang bijak, dia cerdik awal bagi dah. Anak feeling ni bila dia jumpa orang, dia lagi cepat. Contoh ya, kalau adik saya, orang feeling, dia belajar bahasa tu, bila dia bergaul, sangat cepat. Orang feeling ni, dia berbeza dengan orang thinking. Orang thinking, dia suka baca buku bersebab kan. Baca buku pun bersebab. Orang feeling tak nak buku. Kita jangan pening kepala. Kita bagi dia masuk dalam kelas-kelas je dah memadai. Dia akan jadi feeling yang hebat. Memang mereka macam tu. Nak buat macam mana? Memang mereka suka belajar. Tengoklah Puan Nisha kita. Dia melalui manusia kan. Dia guna manusia. Trainer-trainer ramai dihubungkan. Akhirnya nanti, orang feeling ni akan melalui dalam masyarakat sebagai pemimpin. Ramai orang feeling jadi pemimpin, jadi politik, jadi coach. Tak kira lah coach apa pun, kerana mereka ni suka macam memimpin manusia. Kalau FI, dia jadi macam orang kat depan lah, macam ahli politik kan. Tapi kalau FE, dia suka jadi coach orang tu daripada belakang. Nanti bila orang tanya, ni anak buah siapa kan? Ini anak murid siapa? Anak murid dia, yang feeling lah. Jadi siapa yang bagus? Anak murid ke cikgu? Cikgu lah kan. Sebab tu anak murid aku betul dia berjaya. Betul tak Nisha? Okey, mak thinking jangan pening kepala. Saya pening kepala. So far sekarang senang je sangat. Ya Allah, bila kita dah dekati dia dengan cara macam tu, menyentuh hati dia, kita selalu puji. Senang je nak harap feeling. Comel je orang feeling ni sebenarnya. Kalau kita cium, nanti mata dia akan dengan penuh emosi lah. Tiba-tiba nanti balik dia tunjuk kat kita reward yang dia dah dapat catch up belajar ni belajar. Dia sendiri akan mengadu pada kita, bagi tahu saya dah dapat sampai ni sebab mood tadi baik. Mood dia bagus sangat. Okay? Betul. Mood nak kena jaga anak-anak ni, anak-anak feeling ni. Alright. Terbukti saya dengan anak feeling saya sangat rapat. Walaupun dia dengan saya tu macam dulu, macam mencurah air di daun keladi, tapi dia sangat anak yang caring, yang paling senang lah. Paling senang saya harap untuk jaga adik-adik. Anak saya yang feeling tu seawal 4 tahun dah boleh basuh berak adik tahu. Betapa feelingnya dia, nampak tak dia melalui manusia. Kan, begitulah. Bila faham memang mudah lah, mudah. Okey, panjang soalan ni. Betul, saya FE, Nur Azwin. Saya FE, baru sekarang faham. Kenapa saya rasa berat dengan buku. Saya ingat saya malas. Jangan pening kepala, belajar melalui video, tengok TV, belajar bahasa, tengok movie. Hidup saya tak ada masalah. Nanti dia pandai. Sebab nanti akhirnya kita guna untuk pergaulan juga kan. Aduh, penat. Okey. Begitulah dia feeling. Alright. Semua ada soalan. Rasanya dah soalan banyak dah jawab kan? Okey, kita ke alright. Dah habiskan cabaran tadi. Nak tak nak memang kena faham. Itu je jalannya. Kena faham. Ya, mudah kan? Jangan susahkan. Jangan sakitkan kepala kita. Syarat kena ada ilmu lah. Betul. Alright. Syarat dia memang kena ada ilmu. Dan yang
yang bestnya adalah pada Stephen ni dia spesifik. Kita panggil spesifik ikut personality masing-masing cara mengurus. Itu yang kita tak perlu nak cuba-cuba. Alright, ini program silakan Cikgu Lin untuk share berkenaan program apa? Online Info Stephen. Okey. Pada 16 hari bulan 8 ni saya akan buat program Into Stephen ya. Program Into Stephen ni khas untuk mereka yang dah test lah. Sebaiknya anda test dululah di mana-mana mesin terdekat dengan trainer terdekat. Kalau dekat Bangi dengan Datuk Bahar, dengan Wan Farzana ada, Wan Sakinah pun ada. Anisha sendiri pun ada alat mesin test. Okey, boleh berhubung dengan mereka dan boleh join online FB Live dalam private group lah. Saya ada buat private group kat situ supaya senanglah nak menjawab soalan-soalan yang ada. Okey, ambil masa ikut kelas fizikal lama ya, pukul 9 pukul 4 tapi kita pendekkan 3 hingga 4 jam. Alright. Ini pula yang saya anjurkan lah. Ya, ini khas untuk mereka yang di selatan sana. InsyaAllah akan ke Melaka dan Johor. Sebab hari tu saya dah balik daripada Melaka baru ramai yang kontak. So kalau yang daripada Melaka dan Johor tolong war-warkan 12 dan 13 September. So kita akan buat test dan terus kelas lah dekat sana. Tolong share pada rakan-rakan kita yang di Melaka dan Johor. Alright. Okey, soalan seterusnya. Sebelum tu saya rasa ada yang nak share. Ni kawan saya ni, Muniratul Layali. Betul, anak FE. Bagi extra kelas lepas sekolah. One to one dengan cikgu. Dia sangat suka one to one sebenarnya. Orang feeling ni. Nak kalau cikgu tu dia sayang. Betul. Okay. Lagi belum-belum nak belajar kata cikgunya. Biarlah begitulah dia. Bila ada bonding dengan cikgu. Dengan siapa-siapa yang dia sayang tu memang dia belajar lebih. Saya pun sama juga masa belajar sekolah dulu. Subjek yang saya excellent memang saya rapat dengan cikgu. Memang saya rapat gila dengan cikgu. Kalau subjek yang teruk tu memang saya tidur. Ada yang saya tidur bawah meja lab. Memang pelik-pelik lah kerja dulu. Orang feeling Okay, saya feeling extrovert Puan Razni. Feeling extrovert darah A. Kalau ikutkan saya menyokong anak. Sensing extrovert darah B. Tapi mencabar. Yelah mencabar sebab dia menyokong. Kan? Dalam keadaan menyokong dia penat sikit lah. Dia letih sikit. Tapi sebenarnya anak tu berikut. Kan bila nak kalau kita faham ada ilmu lagi mudah. InsyaAllah. Alright. Saya scroll laju sikit. Okay. Tu Dr. Syahnas pun cakap menyokong ni memang rasa penat sikit. Kan. Sabar sedia je nak sokong walaupun letih. Alright. Begitulah. Okay. Panjangnya Puan Diana. Apa tu? Okay. Puan Diana dia quote balik lah apa yang Cikgu Lin cakap. Alright. Terima kasih Puan Diana. Yes, memang bagi motivasi dari segi reward. Feeling orang yang happy go lucky. Memanglah. Kan? Kita banyak pasal feeling malam ni ya. Aduh. Okey, seterusnya. Cikgu Lin. Okey, apakah soalan terakhir ni Okey, apakah perubahan dan pencapaian yang anak-anak alami setelah menggunakan ilmu parenting Stephen ni? Yang memang obvious lah nampak kan? Apa pencapaian, perubahan yang anak-anak alami? Right, silakan. Okey, terima kasih soalan tu. Kalau nak cerita pasal pencapaian tak terkata lah, tak tahu nak sebut yang mana satu, dah terlalu banyak. Saya rasa macam kehidupan saya dan suami semakin senang. Allah bagi mudah sangat. Cuma satu je, bila kita tahu ilmu ni kita kena apply lah. Dan banyak bertanya. Master trainer pada macam Dr. Bahar yang sedang menonton ni, saya ucap terima kasih lah pada beliau. Saya rasa terhutang budi dengan Datuk Bahar, master trainer yang lain, Dr. Wan, Bro Ismail dan sahabat-sahabat sebenarnya. Sebenarnya saya sendiri belajar daripada peserta saya juga. Banyak pencapaian yang saya rasa macam boleh pun kata buat saya sebab lah sebagai ibu. Sehingga kan saya rasa macam anak yang dulu kita rasa macam dia tak boleh nak belajar,
akhirnya jadi anak yang sangat positif, yang ceria. Kita nak anak tu bukan dia tahu belajar je, kita nak dia rasa difahami, dia rasa kita sebagai ibu ini rapat dengan dia, bapa yang rapat. Kita nak dia rasa macam walaupun dia tak cakap, kita tahu apa dia nak. Kita nak dia rasa sentiasa selesa dan nyaman. Dan saya nak anak-anak ni menjadikan kami sebagai ibu bapa adalah sebagai storage yang utama. Bukan dia tanya pada orang lain bila dia tak tahu. Dan bukan dia cari, dia luahkan pada orang lain bila dia tak faham. Nampak di situ. Jadi antara pencapaiannya banyaklah tak terkata, terutama dalam bidang macam hafazan kan. Saya memang suka anak saya disalurkan ke arah hafazan. Bukan setakat kita nak hafaz lah kan, tapi kita nak dia tu ada menjadi generasi yang mendarah dagingkan Al-Quran. Saya nak anak saya nanti bila dia keluar, dia jadi orang yang jadi pakar rujuk. Okey, untuk kalau dia contoh tak kisahlah dia minat bidang apa pun, tetapi dalam hati dia ada Al-Quran, dalam dada dia ada Al-Quran. Kalau contoh dia nak jadi doktor, anak saya first yang sensi and slogan jadi doktor. Sebab tahu dia, kalau jadi doktor boleh, tak ada masalah. Hafal Quran dulu, okey? Dan hafal Quran nanti belajarlah nak jadi doktor, boleh sambil-sambil kan. Benda tu tak ada masalah kerana bila hasif hafaz Al-Quran, ilmu dunia tu tak sampai 1/3 pun sebenarnya daripada Al-Quran yang dihafaz. Jadi target saya tu biarlah bila dia keluar dia dah ada kedua-duanya. Supaya bila pesakit ni datang pada dia pada masa depan, contoh pesakit ni nak buat benda salah, contoh nak gurukan anak kan, dia boleh nasihatkan pesakit tu dengan cara berhemah dan memberikan ayat-ayat Quran. Itu yang kita nak dia ada kedua-dua ilmu. Dan apabila dia melakukan pembedahan contohnya, kalau dia tu memang buat pembedahan mata kan, bukan anak saya je lah, mana-mana anak lah, kita nak dia sambil membedah tu dia menggunakan ayat Quran, membaca sambil membaca. Kita tak nak dia hanya bergantung kepada kepandaian dia, nak bergantung pada Allah Ta'ala. Okay? Yang saya nampak lagi satu, anak saya ni kalau kita dengar kes kan, banyak anak kalau pergi tahfiz dia rasa stres, dia rasa macam dipaksa. Tapi anak-anak saya tak macam tu. Dia happy, sangat happy. Ini bukan saya yang cakap. Ini memang saya rasa, tapi saya tak adalah cerita dengan orang. Bila ibu bapa dari sekolah tu sendiri jumpa saya, dia kata, cikgu macam mana cikgu buat? Saya nampak anak-anak cikgu langsung tak komplain tentang tahfiz. Maksudnya anak mereka ni itulah inilah, ada je alasan. Maksudnya apa yang kurang ada je. Maksudnya seolah-olah anak mereka mencari alasan. Saya kata, puan dah test anak puan. Kalau puan tak test diri puan tak tahu diri puan, macam mana puan nak bantu anak puan? Jawapannya kita kena bantu diri kita dulu. Macam saya dah test kan. Saya tahu saya thinking, saya lemah dari segi emosi. Jadi macam mana saya nak mendekati anak feeling dan insting tadi? Sebab kalau dengan anak insting, saya sokong dia kan. Jadi saya banyak ikutkan dia. Caranya ialah saya kena selalu terlibat. Saya selalu buat kerja sama-sama dengan dia. Jadi dia rasa dia difahami. Dan orang insting ni sebenarnya saya nampak orang yang tenang. Orang insting terkenal dengan orang yang baran tau sebenarnya. Baran tapi dia cepat sejuk. Jadi kalau berlaku apa-apa, kita nak pencapaian tu sebelum kata dari segi emosi juga ya. Macam anak insting tadi dia baran kan. Jangan provoke anak insting. Pernah tengok tak? Saya jangan terasa ya orang insting ni nak cakap pasal perumpamaan ya. Pernah tengok beruk tak? Beruk. Pernah tengok monyet beruk kan? Kalau kita bagi dia bunga, apa dia buat? Apa dia buat? Tulis sikit apa dia buat. Beruk. Kita bagi bunga, apa dia buat? Ada yang tulis? Okey. Beruk tu kalau kita bagi dia bunga, dia koyak-koyakkan bunga tu kan. Ya, betul. Lepas dia tu rosakkan. kalau kita rosakkan, lepas tu bila dia marah, beruk kalau dia marah, kita provoke beruk tu. Keluarkan. Apa beruk tu? Apa terjadi? Dia keluarkan taring dia tu. Dia keluarkan taring dia tu. Dia akan membontokkan kita lah, betul tak? Okey, ni saya bagi perumpamaan ya. Macam tu juga. Saya bukan kata orang insting beruk ni, saya cerita pasal anak saya. Jadi orang insting jangan kita provoke kalau dia tengah marah. Cakap tenang-tenang macam menarik
Okey, menarik benang dalam tepung. Tarik pelan-pelan. Cakap slow-slow. Cakap lembut-lembut. Sebab dia ni orang yang tenang. Jangan kita tekan titik hotspot dia tu yang menyebabkan dia jadi lagi nak marah. Itu kita kata jadi liar tu kan. Budak tu jadi liar. Sebab environment dia tadi. Kita tak nak insting jadi insting macam tu. Kita nak jadi insting-insting yang beriman. Yang soleh. Insting ni orang jiwa agama. Jadi kenapa kalau tengok ada anak insting ni kita tengok. Dia tak jadi begitu. Tak jadi orang berjiwa agama. Dia jadi orang yang barang, suka marah-marah, suka melenting. Tapi sebenarnya dia ada sisi positif iaitu anak yang mempunyai jiwa agama, yang boleh jadi tokoh kepada masyarakat dengan cara environment tadi kita bagi dia pelan-pelan. Itu kejayaan yang saya nampak lah pada anak-anak dari segi pendekatan emosi mereka, pendekatan karakter mereka. Mereka jadi anak yang tenang. Anak yang orang kata tidak suka merungut. Kalau pergi sekolah balik, saya tak dengar rungutan apa-apa. Dia kata semua okey, guru okey, ustazah baik, cik. Kadang-kadang lah dia pasal kawan-kawan. Itu biasalah hiburan anak-anak kan. Okey, selain daripada tu, saya ada anak sensing ya. Anak sensing suka sangat taekwondo. Saya memang masukkan dia taekwondo. Dia suka aktiviti otot kan. Okey, anak sensing saya ni sangat pemalu dulu. Orang sensing kan pemalu dan dia rasa rendah diri. Dia pernah ada rasa rendah diri. Jadi, bila saya masukkan dalam bidang taekwondo, saya tahu dia suka berpeluh. Bila naik level tali pinggang tu, saya nampak. Kan SE suka jadi frontliner, orang yang ke depan, betul? Saya nampak bila guru nampak dia tu aktif, ya, dia menonjol, cikgu nampak dia, jadi guru ni tadi letakkan dia jadi leader kepada adik-adik yang baru nak naik tali pinggang putih, tali pinggang kuning, dan dia sangat berani. Kalau tak dulu dia pemalu, dia jadi orang yang sangat berani. Anak saya SE ni dulu speech delay tau. Umur 5 tahun baru boleh bercakap. Lama tak 5 tahun tu? Dia boleh hafal Quran, dia boleh membaca. Macam-macam dia boleh buat. Tapi satu saja, dia sangat malu nak bercakap. Tak boleh bercakap walaupun nak berkata nak susu. Dan bila saya buat CV ni pada dia, Masya Allah, dia jadi orang yang berani. Kalau di sekolah jadi imam, jadi orang yang boleh mengetuai azan. Bila guru lantik bagi tugas, dia jadi orang yang lebih, orang kata lebih positif. Sebab orang sensing ni dia suka pakai smart kan. Saya lekapkan dia. Saya dah tahu, orang sensing suka pakai cantik-cantik, pakai baju berjenama. Tapi tak adalah kita beli yang mahal-mahal. Nampak jenama, time sale kita belilah yang murah-murah tu. So nampak smart di situ. Dia tak boleh tak pakai stokin, pakai kasut, penting pada dia. Jadi saya lengkapkan. Pernah dia tertinggal Al-Quran dan rehal, saya sanggup patah balik tempat kerja hantarkan. Kerana saya tahu orang sensing ni kalau tak cukup keperluan fizikal, tak cukup buku, tak cukup alat tulis, satu hari tak boleh belajar. Lagi satu dia tak boleh nak pinjam orang punya tahu. Pantang dia. Dia sanggup beli baru. Masalah nak beli kat mana? Dekat sekolah, betul tak? Saya sanggup patah balik. Kerana saya tahu kalau hari tu dia tak lengkap, pasti dia punya pelajaran, dia rasa macam down lah. Macam tu. Memang saya nampak. Akan tersalah pada wajah dia nanti. Bila balik nanti dia akan sebut, dia ulang-ulang. Mama, saya tertinggal Al-Quran. Mama, saya terpaksa pinjam kawan. Dia tak boleh. Dia akan rasa benda tu satu benda yang mungkin untuk personality lain, alah benda tu boleh pinjam kan. Macam saya, tak ada, saya selesaikan lah kan. Saya buatlah apa kan. Tapi orang saya tak macam tu. Dia mesti nak. Okey, yang kedua ni anak feeling saya. Anak feeling tadi, bila saya tahu tentang ilmu parenting ni, barulah saya tahu yang anak feeling ni nak belajar dalam berkumpulan, nak kawan ramai, nak ada guru yang orang kata yang selalu memuji dia. Saya pun bagi tahu guru, mungkinlah guru tu mula-mula rimas agaknya dengan saya kan. Saya cerita pasal anak saya je. Saya kata pujilah anak saya sikit kan. Saya siap WhatsApp lagi, Ustaz, kalau anak saya ni berjaya satu muka, nanti Ustaz PM saya, nanti saya berikan dia hadiah. Sebenarnya saya nak mudahkan Ustaz tu. Lepas tu Ustaz tu kebetulan dengan izin Allah, Ustaz tu feeling extrovert juga. Itu kelebihannya. Bila anak kita dengan guru, anak kita belajar laju. Dan ini mengurangkan bajet saya beli hadiah. Mengurangkan bajet suami saya beli hadiah dan saya lah. So masa tu orang sensing. Duit-duit ni kira sikit ya. Duit-duit ni kira sikit. Jadi saya twist lah. Bila dalam grup tu, lepas tu dia dapat guru F pula. Guru F tu gaya belajar sama. Bila belajar sama,
Dia hafal sangat pantas. Dah seiring dengan abang dia tadi. Jadi dah tak nampak perbezaan kat situ. Abang dengan adik dah nampak. Cuma yang ni, yang nampak okey je lah. Dia pun balik tak ada merungut apa-apa, okey. Lagi satu saya nak share tadi tentang anak sensing. Saya patah balik sikit anak sensing. Okey. Sebenarnya kalau kita tahu advantage kita test satu keluarga dalam parenting, suami saya orang sensing, anak nombor 1 sensing. Saya sebagai ibu, saya tak pergi bila anak saya buat ujian grading. Saya duduk rumah jaga anak lain. Kenapa? Ramai ibu bapa dekat taekwondo tanya saya, kenapa cikgu Lin tak nak tengok anak grading? Rahsianya dalam parenting Stephen, bila anak dengan bapa sama personality atau salah seorang, biarlah mereka berdua je pergi. Dah mudahkan kerja kita. Bila sama personality, mereka ni akan lebih melonjak cepat. Buktinya, lepas saya tak follow mereka berdua lagi pergi ke taekwondo, anak saya dapat juara banyak kali. Hari tu masa dekat Genting, saya ada program dekat Genting, suami saya bawa dia ke KL. Dia dapat nombor 2 peringkat kebangsaan. Padahal dia praktis 3 kali je. Sebab dia sibuk dengan kelafalan dia kan. Dia cuma 2 minggu sekali dia dapat attend untuk kelas taekwondo. Lepas tu 2 hari sebelum nak ke pertandingan tu baru dia polish balik dia punya latihan. Dan memang jadilah. Tu saya kata memang parenting ni menjadi. Tak ke jimat masa, jimat kos. Dan bila saya join sebenarnya, kalau saya temankan orang S ni, orang S ni stres tau dengan orang thinking. Sebab orang thinking ni sentiasa berjaga-jaga. Dengan masanya kan, dengan orang kata, dengan persediaannya, tak tertekan ke orang sensi. Tertekan kan, jadi saya jauhkan diri, saya cuma bagi motivasi di rumah dan doa sahaja. Itu yang saya nampak sangat ketara. Jadi kalau apa-apa aktiviti orang sensi, ayah dia yang akan temankan, ayah dia akan bagi motivasi dan ikut dia sekali. Okey. Betul. Ada kan senang je bila dah tahu. Jimat tenaga. Okey, senang cakap tadi. Dia macam ni, peristiwa kenapa orang sensing tu selesa dengan sensing? Sebab orang sensing ni sebelum buat aktiviti dia kena makan dulu. Jadi dia dengan bapak dia pergi sarapan dulu, kenyang-kenyang kat kedai, makan nasi, makan roti canai, minum teh tarik dulu. Dia orang ni suka benda-benda macam tu. Jadi saya orang thinking tak adalah menunggu kan. Lepas tu baru dia pergi ke pertandingan tersebut. Dia santai-santai orang F, orang sensing ni suka orang kata fun-fun gitu. Jangan serius sangat. Alright. Okay, dah lagi insting? Anak insting? Insting. Orang insting soalannya? Tak. Anak insting saya. Okey. Perubahan. Tadi kan saya sebut, dia kecil lagi, dia baru 5 tahun. Tapi dia jadi anak yang orang insting ni suka menolong, ya, suka berkorban. Suka berkorban yang saya nampak, kadang-kadang saya test. Saya audio thinking suka test. Kan suka buat eksperimen orang thinking kan. Bila saya nak baring sebelah adik dia, saya akan cakap, macam mana mama nak baring ni, katil ni kecil lah. Saya dah agak, orang insting akan ambil bantal, dia duduk baring kat lantai. Padahal dia baru 5 tahun. Sebenarnya saya nak test dia kan. Memang dia ambil, mama tak apa, mama baring sebelah baby. Mama nak susukan baby kan? Haras tak apa. Padahal baru 5 tahun, dia pergi baring kat lantai, ambil bantal. Oh, bagusnya. Jadi kalau kita dah tahu, kita takkan take advantage pada anak insting. Kita akan take advantage apabila dia besar nanti kita tahu dia ni memang berkorban. Sebagai ibu thinking yang suka membuat keputusan, orang thinking ni kerja dia buat keputusan untuk orang lain juga tahu. Terutama orang kepakaran juga tu, kepakaran juga. Ya, sebab kebakaran dia memang buat keputusan. Masalahnya bukan semua orang boleh terima keputusan dia. Dia kena tahu tu. Okey, lagi satu, kalau ibu bapa yang otak kiri memang dia suka halakan anak dia yang decide. Berbanding ibu bapa yang otak kanan, contoh intuiting, insting dan feeling tadi, mereka lebih memberi kebebasan kepada anak-anak. Sebab parent saya semua test, mak saya pun test. Saya perasan, mak saya orang intuiting, mak tengah tengok ni mak assalamualaikum dengan abah. Abah saya pun orang intuiting ya, dua-dua intuiting. Mak dengan abah saya sangat sporting tau. Walaupun saya ni anak thinking kan, dia dengan adik-beradik dia akan cakap,
kalau nak masuk EU, dia tak pernah tentukan kami ni nak masuk bidang apa. Dia akan kata ikutlah minat masing-masing. Nak pergi masuk asrama pun dia akan tanya, nak duduk asrama ke tidak, kan? Orang itu skrip orang otak kanan ya, orang intuitif, orang insting, otak tengah pun sama. Dia lebih kepada macam tu lah, ikut darah dia tadilah. Kalau darah A dia macam otak kiri, tapi dia lebih orang kata bukan macam orang otak kiri. Kalau ibu bapa yang kanan ni dia lebih pentingkan keputusan yang besar yang bakal diambil oleh anak. Dia lebih kepada betul. Manakala otak kiri dia lebih kepada mengarahkan, dialihkan macam tu. Jadi bila kita tahu ini, kita takkan suka hati tentukan based on minat ibu bapa. Biasanya ibu bapa dia akan kata, mak dulu tak dapat jadi engineer, kau lah akan jadi engineer. Akhirnya anak tu nanti, mak nah ni, saya punya engineer, sekarang saya nak jadi usahawan. Sekarang saya nak jadi usahawan. Tak ke buang waktu tu, tak ke membazir tu, padahal potensi ni kita dah boleh awal 3 tahun. 3 tahun dah boleh asah. Tak payah tunggu dah. Ini shortcut kan? Ini shortcut lah. Yes, shortcut. Sangat shortcut. Dia senang. bagi saya simpulkan lah. Dia shortcut 3 perkara lah. Dia shortcut kita dari segi duit, masa dan tenaga. Benda ni lah yang paling mahal pun. Benda ni lah yang paling mahal pun yang semua orang cari. Right, saya nak baca sikit komen Puan Nur Azwin. Syukur kakak saya kenalkan saya dengan Stephen. Dulu saya tak happy go lucky seperti dulu. Lalu saya dapat faham diri saya. Sekarang alhamdulillah saya dah ubah haluan kerjaya saya. Kalau tak menangis-nangis nak pergi kerja. Tergelak besar saya sebab saya pun pernah ya. Saya dalam piece saya pun saya share ni. Saya share juga saya macam-macam kerja merepek-repek macam-macam saya buat kan. Okey. Sekarang alhamdulillah dah ubah haluan. Alhamdulillah syukur Okey. Apa yang kita boleh share? Ada soalan ke? Okey, lagi satu nak share tentang anak insting tak habis, anak insting. Boleh? Isa boleh? Oh tak habis. Okey boleh. Sambil saya nak baca jap. Saya nak petik buku ke. Boleh kan? share. Okey, anak insting ni saya dah asah dia dari bayi ya, dari bayi. Dan bila kita dari bayi, kita akan bagi semua apa yang masuk. Bayi kan masuk semua. Dia absorb apa sahaja. Dan kebetulan rupanya bila test dia insting, serba boleh. Bila serba boleh, dia rupanya dia absorb apa yang kita bagi tadi. Jadi bila saya dah test tu dah senang. Anak insting ni sebenarnya memang insting lah. Memang 1% insting boleh lonjak. Kerana mereka kena cepat ya, cepat belajar. Cepat belajar, cepat terlibat, cepat adaptasi. Dan saya sangat meraihkan dia sebagai anak insting bila ada tetamu datang rumah, dia melayan tetamu. Kerana saya tahu adik ibu bapa dia tak senang bila anak kecil 5 tahun interakkan perbualan tetamu dengan anak kita. Tapi pada saya kalau anak saya tu positif, siapa yang pernah datang rumah saya dia tahulah anak saya yang insting kecil tu betapa ramahnya dia. Kerana itu adalah potensi orang insting. Orang insting memang ramah. Dia suka berhubung dengan semua orang. Dia tak kira umur. Kerana dia ni bakal tokoh masyarakat. Okey, saya sangat meraihkan. Nanti kalau dia nak makan dengan tetamu, saya ambilkan pinggan yang sama dengan tetamu. Kuih yang sama, cawan yang sama. Supaya dia rasa nyaman. Sebenarnya dia suka nak berbual dengan tetamu tadi. Sampaikan bila kita bagi galakkan macam tu, kita tak marah dia, tetamu tu pun suka nak layan dia. Suka nak macam dia bersembang macam orang dewasa cukup matang padahal baru 5 tahun. Siapa pernah pergi rumah saya dia tahulah banyak kali test kan. Sampai mereka pun tanya hairan budak boleh bercakap macam tu macam orang dewasa. Dan sampaikan dia ni bila keluar tetamu tu balik dia pergi hantar. Tutupkan pagar siap orang kata bila bye-bye, siap bye-bye kan? Bye-bye, salam semua. Itulah. Jadi kekuatan dia macam tu. Kita raihkan sahaja. Tak perlu nak orang kata nak marah dia kan? Selagi dia behave lah, Bila Cikgu Lin cakap tadi kan memang sebab orang insting ni selalu terjebak dengan apa tau. Dia rasa macam dia semua serba boleh sampai dia rasa macam dia tak ada kelebihan yang spesifik. Yang sebenarnya part menghubungkan silaturahim
melayan orang itu adalah benda yang sangat mahal. Networking, orang insting sangat mahal sebenarnya. Kalau dia pandai guna. Ya betul. Sangat mahal networking dia. Dari segi networking tu lah dia akan dapat database. Benda tu sangat mahal bagi orang insting sebenarnya. Yang mana kalau dia terjebak guna darah tu, mungkin dia suka menyendiri. Bila dia tak tahu, sangat rugilah. Alright. Okay, saya baca sikit komen Miratul Layali. Saya buat sama juga. Anak kawan saya ni dia feeling extrovert. Mesej cikgu juga explain personality dia. Suka kena puji-puji. Dia kena aja. Aduh, semua mengata feeling ni malam ni. Ya kan aja dia cakap, ya kan. Betul, orang feeling ni dia tak nak penyelesaian. Dia nak sharing je. Jangan selesaikan untuk dia. Dia dah share tu, dia dah lega dah. Okey je. Dia tak minta pun kita buat keputusan ke. Dia tak minta. Dia cuma nak luah. Kan? Lepas tu dia dengar penyelesaian. Kalau orang bagi penyelesaian, serabut je dia dengar. Ya sebab tu feeling ni bagus jadi kaunselor sebab dia larat layan orang ramai-ramai. Bayangkan kalau dia tu nak selesaikan masalah orang, habislah duit dia dalam poket. Berapa ramai klien dia nanti. Alright. Tak ada dia pun, dia boleh layan. Okay. So kalau kita ada anak feeling ni, feeling extrovert, kita banyakkan dia bersosial. Sebab kecerdasan dia ialah kecerdasan bersosial tau. Contoh nak jual barang, lepak kedai mamak dengan kawan-kawan. Sembang, dapat jual satu barang. Itu feeling. Tak payah online sangat. Kan? Online ni sebenarnya tak best. Sebab tu saya live pun, saya nak ada orang dengan saya. Kan nak sama-sama gitu. Gather-gather. Alright, ada Puan Fazlina. Saya baru belajar tentang Stephen ni. Adakah sempat lagi saya nak ubah cara kami mendidik? Apa pendapat Cikgu Lin? Masih sempat, tak terlambat. Sebab banyak klien yang test, anak mereka dah remaja pun. Kerana saya ni guru sekolah menengah. Bila datang parent yang macam ni masalah begini ramai, alhamdulillah nampak banyak perubahan. Syaratnya kalau macam lagi bagus kalau kita bawa anak sekali pergi program. Sebab anak yang dah besar ni dia lagi cepat faham. Tak payah pergi jauh lah. Anak-anak suara rendah kalau datang program PIS, kita terah satu-satu, duduk dia, senyap dia macam excited tau. Dia excited sebab tentang diri dia. Dan dia rasa seronok bila sebenarnya dia macam orang kata perantara lah. Speaker ni macam perantara untuk dia nak bagi tahu mak dia yang memang aku ni macam ni. Kata, mak, siap cakap. Mak dengar tu adik macam ni tau. Abah kena faham adik macam tu. Sama macam tu tau. Budak sekolah rendah bawa mereka sama-sama. Biar dia belajar, join kelas. Betul. Dia pokok pangkalnya ilmu lah. Dia bukan kira sempat tak sempat. Kalau rasa tak sempat tu, lagilah cepat-cepat kena bawa satu family terus. Bawa satu family. Nak cepat skip. Betul. Saya pernah minta saya punya klien test, saya minta dia pergi jumpa Cikgu Romis dengan pantas. Sebab pelajar saya ni thinking dua-dua. Dua-dua dia thinking bergaduh je. Saya tak tahulah puan ni ada ke tak dia tengok hari ni. Dia bergaduh je. Okey, adik-beradik beberapa tahun sampai seorang 17 tahun sampai seorang lagi dah masuk universiti. Jadi dua-dua thinking. Orang Indian kata berantem gitu, gaduh. Seorang ni masuk dengan saya. Saya suruh dia cepat pergi program Cikgu Romi. Kebetulan Cikgu Romi thinking juga. Dia terangkan yang orang thinking ni kalau sama-sama memang gaduh. Jadi caranya pisahkan bilik, pisahkan aktiviti. So okey dah sekarang dia. Dah okey dah. Anak dia dah okey dah lagi seorang tu. Alhamdulillah. Alright. Ada soalan. Ni, anak saya thinking. Dia suka tanya macam-macam. Tapi yang jenuhnya, dia nak jawapan yang dia nak dengar je. Kita bagi tahu jawapan sebenar, tapi dia tetap cakap jawapan daripada diri dia. Maknya adalah orang insting darah A. Mak orang insting anak thinking. Sebab orang thinking ni kecepatan dia berfikir. Kalau orang insting dia banyak buat kesimpulan, betul tak? Jadi banyakkan bagi fakta lah untuk anak. Kalau tak tahu, jangan pening kepala, Google je, copy paste tunjuk kat dia. Ataupun baca dia skrip yang fakta.
Ataupun saya suka cara macam Dr. Nurul pernah share tu, orang thinking ni dia lebih kepada buku kan. Jangan jawab, bagi buku. Bagi buku yang menjawab persoalan dia tu. Dia akan sedar sendiri orang thinking punya style Sebab bila dia datang daripada orang, dia akan meragui. Tapi dalam buku dia percaya. Sebab dia yang baca. Kan? Alright. Terusnya. Okay. Alright, Puan Nur Azwin berkenaan, okay, saya bila dah buat sesuatu cepat bosan. Okay, tak apa, nanti insyaAllah kita akan share benda pasal cepat bosan, boring, pasal kerjaya, pasal bisnes ni dalam sembang bisnes dengan Datuk Bahar sendiri, insyaAllah. Sebab ni kita pasal parenting nanti campur-campur pula ceritanya kan. InsyaAllah kita bawa ke soalan ni ke Sifin apa? Sembang bisnes business. Alright. Ada lagi soalan ke? Di Pahang boleh test di mana ya? Pahang tak ada. Dr. Shanas. Dr. Shanas tak mana? Dr. Slamiah. Kuantan. Ya, di Kuantan. Dr. Slamiah ada di Kuantan. Okey. Anak saya insting. Puan Aras, dia sangat pemalu. Bagaimana nak bantu dia hilangkan rasa malu? Anak insting ni. Pemalu insting. Pemalu macam mana tu? Anak insting pemalu Bagaimana nak bantu dia hilangkan rasa malu? Insting darah apa ya? Puan kalau boleh jawab. Insting darah apa tu? Alright. Ramai lagi ni. 60 lebih, masih ramai lagi. Dah nak pukul 11 dah. Okey. Tak jawab lagi. Malu macam mana tu? Nak tahu malu tu. Malu tu malu apa? Malu untuk apa? Untuk ke depan ke ataupun malu untuk apa? Cakap biasanya orang insting ni dia ikut environment biasanya insting ni. Ya. Macam ni, orang insting dia suka kurang confident. Dia macam ni. Confident. Dia suka gunakan orang tengah untuk menyatakan hasrat dia. Apa yang dia nak sampaikan, dia guna orang tengah. Sebab dia tak boleh nak terus pergi ke orang tu. Melainkan orang tu dia dah biasa lah. Contoh orang tu dia macam respect ke, dia tak biasa ke, dia akan gunakan orang lain. Dia akan gunakan orang lain untuk menyampaikan. Sebab dia tak nak ada konflik. Itu je. Dia tak nak ada pergaduhan. Jadi dia akan gunakan orang tengah untuk tegur orang lain. Itu maksudnya. Bukan dia malu. Ataupun mungkin dia kecil lagi. Kalau dah besar sikit akan nampak lah nanti. Sebab mungkin kurang ilmu budak-budak kan, kecil lagi. Sebaiknya dedahkan dengan banyak aktiviti kemasyarakatan, komuniti ke apa yang ramai-ramai orang. Anak-anak insting ni. Alright. Rasanya dia guna orang tengah. Kan? Betul, dia guna orang tengah. Betul sangat. Betul lah tu. Kan anak insting. Alright, rasanya sampai sini je kita pun dah nak kat pukul 11. Sekadar kata penutup lah. Penutup daripada Cikgu Lin berkenaan parenting dalam Stephen ni. Okey. Sedikit. Dua kata lah penutup. Sebenarnya saya rasa macam Stephen ni bukan sahaja dalam parenting, dalam hubungan di antara sesama manusia, terutama dengan pasangan kita. First, kita selesaikan dulu konflik diri kita dan pasangan. Barulah bila kita tolong diri kita tolong pasangan kita pun tolong diri dia sendiri. Baru kita dapat bantu anak-anak kita. Kalau kita nak bantu anak, kita pun tak betul, jalan pun tak betul, masih konflik, masih ada rasa macam orang kata masih boleh bergaduh lagi depan anak tentang nak buat keputusan anak-anak. Tak nampak keharmonian di situ, kita belum lagi menjadi ibu bapa yang boleh menjadi contoh pada anak-anak. Sebelum kita mengajar anak, kita kena jadi contoh dan tauladan dulu. Kita kena jadi model kerana anak ni dia bukan mendengar arahan, bukan nak dengar kata, tapi sebenarnya dia meniru. Meniru melalui tauladan. Tauladan dia siapa? Tauladan dia ibu dan ayah. Ibu dan ayah yang hendak dia banggakan. Jangan sampai anak-anak kita ni
Dia menjadikan orang lain jadi tauladan dia. Dia hendak ibu bapa orang lain menjadi ibu bapa impian dia. Kita tak nak macam tu. Itu anak kita. Anak ni amanah, bukan anak yang kita boleh suka hati kita nak marah. Kerana amanah Allah. Kalau amanah maksudnya bukan hak kita. Bila-bila masa je Allah boleh tarik. Kalau Allah nak ambil bila-bila masa sahaja. Sama dengan pasangan kita. Bukan untuk suka-suka kita marah, bukan untuk suka kita untuk tunding jari. Tapi kita dijadikan bersama untuk saling melengkapi. Macam saya lah, saya sendiri banyak kelemahan. Jadi sebab tu saya belajar dan belajar. Dan bila saya belajar, saya rasa banyak benda saya tak tahu. Saya sebagai trainer pun sebenarnya masih dahagakan ilmu Steve ini. Makin saya datang kelas Datuk Bahar dan master trainer yang lain, saya rasa makin banyak benda yang saya tak tahu. Makin banyak lagi, makin banyak. Dan sebenarnya benda ni bukanlah kita nak berniaga ya untuk ilmu macam ni. Kita lebih kepada nak bantu orang. Saya rasa bahagia melihat orang lain bahagia. Saya rasa seronok melihat pelajar saya yang kelas belakang sambung belajar, masuk tingkatan 6, masuk universiti, berjaya dalam perniagaan. Itu satu kejayaan. Bayangkan seorang guru pun boleh merasa bangga, apatah lagi sebagai ibu dan ayah yang memang kita kandungkan, kita lahirkan dia. Dan adakah kita ni sekadar nak bagi pakai, makan dan minum sahaja? Kita belum betul-betul menjadi ibu, ayah yang berjaya kalau begitu. Tugas kita ada anak untuk apa? Pastinya untuk nak bawa mereka ke syurga. Dengan cara apa? Dengan cara inilah. Supaya kita ni semua bahagia. Kita ni semua bahagia. Bukan kita bahagia atas kehendak kita, tapi mesti adil. Ya, adil. Anak faham mak, mak faham anak, pasangan juga. Jadi penting ya, penting. Pada saya ilmu parenting dalam tematik parenting ni sangat berbeza dengan program-program yang saya pernah join selama ni. Sangat tepat, tak ada try and error, balik terus boleh apply. Masuk kereta terus boleh apply. Bayangkan betapa jimat tak kos. Jimat. Itu saja Disha. Alright, kasih Cikgu Ling. Itulah saya pun tak boleh nak share banyak lah kan. Stephen ni dia kena ilmu dia praktikal. Nak sembang kencang-kencang pun anak tak ada lagi kan. Sebab tak sama teori dengan praktikal. So sedikit sebanyak ilmu yang kita kongsikan malam ni, at least kalau dapat praktikkan, terutamanya yang dah buat test cuba buat test. Dia kena cuba buat lah. Tadi sedia, kami sedia tu. Jangan risau, jangan segan-segan. InsyaAllah ada lagi beberapa seat boleh ni sebab terpaksa kurangkan SOP PKP ni, COVID. Biasanya 20 orang pun boleh, sekarang ni 12 orang sahaja dihadkan. InsyaAllah siapa yang berminat boleh lagi daftar. Okey, kasih semua atas sokongan, kasih Cikgu Lin sudi bersama-sama untuk cerita sembang parenting malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okay, terima kasih buat siapa-siapa yang share, komen dan banyak memeriahkan suasana lah. Banyak komen malam ni. Okay, InsyaAllah kita jumpa lagi dekat sembang ABK, anak berkeperluan khas. Selepas ni minggu depan dengan Puan Mel. Ini cerita-cerita pasal anak anak berkeperluan khas, ADHD, disleksia, autistik, kes-kes anak yang macam ni, macam mana Stephen ni membantu. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.